Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu. Tema kita masih lagi tentang istimewanya keluargaku, unit yang ketiga. Jauh di mata, dekat di hati. Tajuk yang ingin Cikgu kongsikan pada hari ini ialah Coret-coret dari Glasgow. Standard pelajaran kita pada hari ini iaitu 2.3.2. Dalam standard kandungan 2.3 ini, kita akan membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Dari segi standard pembelajaran 2.3.2, membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Objektif pada kali ini, cikgu sasarkan murid akan dapat membaca 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dari segi kriteria kejayaan pula, ia akan tercapai sekiranya murid dapat membaca 3 daripada 5 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai secara individu. Jadi, murid-murid sudah bersedia dengan topik kita pada hari ini? Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 12. Mari kita belajar kemahiran membaca. Baiklah murid-murid, ini ialah cerita yang kita akan sentuh dalam topik kemahiran membaca. Ya, jika kamu lihat, ini ialah antara tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Jiang Li ketika beliau belajar di sana. Ya, sebuah negara Glasgow yang terletak di Scotland. Di antara tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Jiang Li iaitu Clyde Auditorium dan Glasgow Science Centre. Ya, murid-murid, tempatnya amat menarik. Mari kita lihat cerita yang seterusnya tentang Glasgow. Ini ialah perbualan di antara Jiang Ling dan Jiang Hu. Cerita ini terdapat dalam buku teks kamu dan kamu boleh rujuk buku teks masing-masing. Seperti biasa, aktiviti kita yang pertama iaitu membaca dan memahami teks. Cikgu akan baca dan kamu dengar di rumah. Di sambil-sambil itu, kamu perhatikan maklumat-maklumat yang diceritakan berdasarkan coret-coret dari Glasgow. Baiklah murid-murid, sudah bersedia? Dengar ya cikgu baca hari ini. Coret-coret dari Glasgow. Ya, dialog antara Jiang Li. Lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Jiang Yu, kakak, ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Jiang Li, bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Bandaraya ini merupakan bandaraya yang terbesar di Scotland. Sistem pengangkutan di sini sangat maju. Tidak sukar untuk bergerak ke sana ke sini. Setakat ini, kakak telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Clyde Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Fort. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Ya, jika kamu lihat, ini ruang sembang yang di antara Jiang Li dan Jiang Hu. Ya. Di sini terdapat juga grafik, Clyde Auditorium dan Glasgow Science Centre yang cikgu kongsikan sebelum ini. Jadi mari kita teruskan dengan ruang sembang di antara mereka. Jiang Yu. Wah, seronoknya. Terdapat banyak tempat menarik di sana. Sama seperti negara kita. Apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Jiang Li, sudah tentu. Aduhai, rindunya kakak dengan keluarga di Malaysia. Masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita. Semuanya jelas terbayang di ruang mata. Jiang Yu, kami pun begitu juga. Setiap hari merindui kakak.
Ini perbualannya di antara Jiang Yu dan Juan Li. Mari kita lihat dulu maklumat yang terpapar dalam buku teks kamu tentang Glasgow Science Centre. Ya, ia terletak di Clyde Waterfront, Glasgow, Scotland. Pusat sains ini telah dirasmikan oleh Ratu Elizabeth II pada 5 Jun 2001. Pusat ini menjadi tarikan kepada pengunjung kerana menyediakan pelbagai aktiviti sains yang menarik. Antara tarikan utama di pusat ini termasuklah pameran interaktif dan pertunjukan sains yang hebat. Selain itu, pusat ini turut menyediakan sebuah planetarium dan panggung IMAX. Ya, ini sedikit sebanyak tentang Glasgow Science Centre. Berbalik pada perbualan Jiang Yu dan Jiang Li tadi, ya. Mereka bercerita tentang tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh kakaknya Jiang Li di Glasgow, ya. Tempatnya agak menarik dan pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Jiang Li ini membuatkan adiknya Jiang Yu merasa amat seronok, ya, untuk berada di sana. Ya, tapi juga seperti negara kita juga ada pusat sains negara yang tidak kurang hebat juga seperti negara Glasgow, ya. Jadi murid-murid yang belum pernah lagi mengunjungi pusat sains negara, murid-murid boleh pergi ke sana ataupun boleh menyertai rombongan sekiranya pihak sekolah ada menganjurkan lawatan ke pusat sains negara. Jadi ya murid-murid, kita sudah baca dan kita faham tentang corak-coret dari Glasgow. Mari kita lihat aktiviti yang seterusnya. Dalam kemahiran ini, kita perlu membaca ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi sebelum itu, kita perlu mengenal pasti apa itu ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada binaan subjek dan predikat. Ia juga dikenali sebagai ayat mudah dan ayat selapih. Ya, contoh ayat, Kamal pergi ke sekolah. Kamal ialah subjek, ya. Manakala pergi ke sekolah ialah predikat. Ya. Subjek perkara yang diterangkan dan terletak di hadapan ayat, manakala predikat penerangan terhadap perkara yang diterangkan. Ayat majmuk. Ayat yang terdiri daripada dua ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung seperti sambil, kerana, tetapi, dan sementara dan sebagainya. Contoh ayat, Kamal pergi ke sekolah kerana hendak belajar. Ya, dalam ayat ini dia telah menggabungkan dua ayat iaitu Kamal pergi ke sekolah, ayat tunggal yang pertama, ayat tunggal yang kedua Kamal hendak belajar. Jadi, bila digabungkan ayat ini dengan menyelitkan kata hubung iaitu kerana, ayat ini dipanggil ayat majmuk. Jelas ya murid-murid tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi, mari kita lihat aktiviti yang seterusnya. Okey. Dalam objektif kita yang pertama tadi, murid-murid perlu membaca ayat tunggal dan ayat majmuk. Ya, jadi berdasarkan ruang sembang ataupun perbualan di antara Jiang Li dan Jiang Yu, murid-murid perlu mencari ayat tunggal dan ayat majmuk, ya. Dan cikgu mensasarkan tadi, beberapa ayat tunggal dan ayat majmuk perlu kamu baca dengan intonasi dan sebutan yang betul. Jadi, cikgu dah jelaskan tadi ayat tunggal dan ayat majmuk dan cikgu pasti kamu dapat mencari ayat tersebut dalam ruang sembang Jiang Li dan Jiang Yu. Pada hari ini kita akan buat bersama-sama. Okay, ayat tunggal yang pertama, kalau murid-murid lihat dalam teks ini iaitu ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Ya, ini ayat tunggal daripada Jiang Yu. Ya, kalau tengok dalam watak Jiang Yu ada diutarakan tentang ayat ini. Ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Jadi apabila cikgu paparkan ayat tunggal ini, kamu sebut ayat ini di rumah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, kedua, sistem pengangkutan di sini sangat maju. Ya. Sistem pengangkutan di sini sangat maju. Murid-murid boleh sebut ayat ini di rumah. Yang ketiga, tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Okay, yang keempat, terdapat banyak tempat menarik di sana. Ya, terdapat banyak tempat menarik di sana. Yang kelima, setiap hari merindui kakak. Setiap hari merindui kakak. Ya,
Jadi ini 5 contoh ayat tunggal yang terdapat dalam perbualan ataupun teks yang kita pelajari pada hari ini. Okey ya, murid-murid sudah baca ayat tunggal? Kita akan beralih aktiviti membaca ayat majmuk. Ya, sama juga aktivitinya, murid-murid perlu mengenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam teks. Okey, yang pertama, lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kalau murid-murid perhatikan, cikgu ada birukan perkataan di dalam ayat tersebut, iaitu apabila, yang merupakan kata hubung. Okey, yang kedua, banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Kata hubung di sini ialah yang dan untuk. Yang ketiga, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Kata hubungnya ialah dan. Yang keempat, bandar raya Glasgow sangat moden dan cantik. Ya. Kata hubungnya dan. Dan yang kelima, jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Ya, kata hubung yang digunakan dalam ayat ini ialah untuk. Jadi, 5 ayat majmuk yang ada ataupun terdapat di dalam bahan bacaan kita pada hari ini, dan murid-murid boleh baca ayat ini mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Jelas ya murid-murid? Kita teruskan. Okey, baiklah murid-murid, tiba di penghujung video pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa ya, nilai yang terdapat dalam tajuk kita pada hari ini masih lagi berkisarkan tentang nilai kasih sayang antara adik-beradik. Ya, sikap kasih sayang dan hubungan yang rapat dan erat di antara Jiang Ling dan Jiang Yu, ya. Kita dapat lihat daripada perbualan mereka seharian. Okay, jadi murid-murid, cikgu mengharapkan kita jagalah perhubungan kita sesama keluarga dan sentiasalah sayang menyayangi antara satu sama lain. Lakukan perkara-perkara yang faedah, terutamanya pada musim PDPR ini ya. Sambil-sambil belajar, sambil-sambil kita meluangkan masa bersama dengan keluarga. Okey, baiklah murid-murid, seperti biasa cikgu ada kongsikan latihan Google Form yang kamu boleh scan QR code ini ataupun kamu boleh pergi ke bawah video cikgu. Di bahagian deskripsi, kamu boleh klik link video yang cikgu kongsikan, isi maklumat dan jawab soalan. Semoga penerangan cikgu pada hari ini mendatangkan manfaat kepada kamu semua. Kita akan berjumpa di lain video. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.